Okey, kalau kita lihat menurut kajian World Obesity Atlas 2023, sebanyak 41% rakyat Malaysia akan tergolong dalam kategori obes menjelang 2035. Jadi ini merupakan satu isu serius yang akan kita bincangkan sebentar saja lagi, tapi terlebih dahulu mari kita sama-sama saksikan pakej mengenai isu obesiti yang disediakan. Selamat pagi Malaysia. Orang tak ada kat tempat orang plus size macam mana kena shaming depan orang ramai macam tu. Dia akan buatkan korang ingat sampai bila-bila tau. Sekejap Aizah, kalau cerita topik ni saya nangis. Diejek, dipersenda, dicemuh dan body shaming ke atas penampilan fizikal seseorang secara berlebihan mampu memberi kesan negatif ke atas emosi individu berkenaan. Ini termasuk kehilangan harga diri dan masalah lain seperti gangguan makan, kecemasan anxiety dan kemurungan, termasuk kemurungan yang serius, terutama ketika seseorang merasa tubuhnya tidak dapat memenuhi kriteria sosial. Atas faktor tersebut, segelintir daripada golongan yang obesiti nekat untuk menurunkan berat badan mereka menerusi pelbagai cara dan kaedah. Namun ada yang gagal melakukan aktiviti sihat atau pemilihan diet seimbang dalam mengurangkan berat badan, memandangkan ia memerlukan ketekunan, sikap tidak berputus asa serta masa yang agak lama bagi melihat kesannya. Justeru pemilihan kaedah bariatrik yang lebih mudah dan memberi kesan dalam jangka masa yang singkat menjadi pilihan. Apatah lagi golongan selebriti yang seringkali menjadi ikutan peminat turut memilih kaedah pembedahan ini. So secara amnya bariatrik sekarang sudah menjadi satu operation yang sangat popular di Malaysia sebab ia mudah diterima oleh bangsa Melayu, Cina dan India. Tanpa mengira bangsa, tiga-tiga pun senang menerima bariatrik. So apakah kesan bariatrik yang paling obvious yang ramai orang nampak? Pertama sekali, selepas pembedahan bariatrik memang susah untuk makan dan minum dengan banyak. Kalau dah mula makan berlebihan sedikit, sudah mula merasa cemas dan ada rasa nak muntah balik. Dan ramai yang membuat rawatan bariatrik ni, mereka dah tahu dah signal-signal nak muntah ni. So mereka makan berlebihan sikit, mereka dah tahu dah yang aku kena muntah ni. Pergi bilik air, dia muntah dan dia kembali biasa seperti normal. Sama dengan minum air juga. So kesan pertama yang ramai orang sedar dan ramai orang mengalami adalah mereka tidak boleh makan makanan yang banyak. Yang kedua, efek dia atau kesan dia adalah mereka hilang selera kepada beberapa jenis makanan yang biasa mereka makan dengan banyak. Contohnya nasi dan roti. So kebanyakan pasien bariatrik ni selepas buat bariatrik 2-3 minggu, kalau mereka makan nasi, mereka tak ada selera. Mereka makan roti pun tak ada selera, muntah balik. So apakah yang berlaku? Ini disebabkan oleh bila kita buat rawatan bariatrik, kita potong perut dan juga kita membuang enzim atau hormon ghrelin yang menyebabkan kita lapar kepada beberapa jenis makanan. So bila kita dah potong dan kita dah buang, tak laparlah kepada makanan-makanan seperti itu. Tetapi pesakit-pesakit bariatrik mula rasa selera kepada makanan-makanan yang baru. Selamat pagi Malaysia. Okey. Ismail, sekarang ni dah ramai sebenarnya yang cakna mengenai komplikasi yang bakal mereka hadapi sekiranya mempunyai masalah obesiti ni. Jadi di awal-awal tahun ni ramailah yang berazam nak menguruskan ataupun menurunkan berat badan. Jadi langkah awal yang selalu mereka lakukan pastinya mengambil ukuran BMI itu. Tapi persoalannya sekarang ini ialah adakah BMI itu tepat untuk masa sekarang ini? Sebab ada banyak persoalan yang perlu kita fikirkan. Jadi hari ini kita nak bersama dengan dua tetamu kita di studio berbicara mengenai nilai BMI, pengukur kesihatan atau sekadar rujukan. Kita bersama dengan Encik Nazrul Hadi Ismail, Pensyarakanan Pusat Pengajian Dietetik Fakulti Sains Kesihatan UiTM Cawangan Selangor, dan juga selebriti kita hari ini Faris Aznan. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Kita juga perlu berhati-hati kerana kadang-kadang mendapatkan BMI ideal itu juga ada dia punya spesifikasi. Tidak semestinya nampak kurus itu BMI-nya ideal. Ada beberapa angka dan juga spesifikasi yang perlu ditekuni. Cuma doktor, apabila kita bercakap berkenaan tentang masalah obesiti ini dan juga Tuan Nazrul mungkin boleh bercerita berkenaan tentang BMI ini, apa antara kaitan rapat antara masalah kegemukan, obesiti dan juga BMI yang ideal ini?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, BMI kita tahu dia adalah satu indeks yang melibatkan pengukuran badan kita lah. So kalau kita tengok dari segi formulanya, BMI itu adalah indeks antara kita punya berat dengan tinggi. Jadi dia adalah salah satu kaedah untuk kita menentukan status berat seseorang lah. Jadi sama ada BMI itu masih relevan atau tidak. BMI itu satu indikator yang mudah. Kalau kita nak mengukur tahap kesihatan, kita boleh gunakan BMI. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu yang BMI itu mungkin tak sesuai. Contohnya kalau macam atlet ya bodybuilder yang abang-abang sador. Abang-abang sador. Ada banyak masa. Sebab dia indeks berat tanpa mengira peratus lemak dalam badan kita. Walaupun dia berat tapi mungkin dia punya jisim otot yang tinggi. Jadi BMI itu kurang tepat untuk keadaan-keadaan tertentu. Yalah, lagipun BMI ini diperkenalkan pada tahun 1832. Dah 192 tahun dah pun. Jadi mungkin ketika itu tidak sama zamannya dengan sekarang. Jadi selain daripada BMI, apa lagi di antara cara untuk kita mengukur lemak dalam badan kita ni semua? Okey, salah satu tadi BMI kita boleh tahu status berat badan kita. Sama ada macam tadi Cik Ismail kata ada dia punya kategori kumpulan. Terlalu rendah pun tak sesuai, terlalu tinggi pun tak sesuai. Jadi yang ideal adalah antara 18.5 sehingga 22.9. Itu yang ideal normal BMI lah. Selain daripada BMI, kita boleh buat pengukuran lemak dalam badan melalui yang kita panggil bioelectrical impedance. Yang itu yang diguna alat lah, ada alat. Kalau mungkin pernah pergi dekat shopping mall dan sebagainya, dia mengukur kita punya, dia ada mesin yang kita ukur kita punya peratus lemak dalam badan lah. Ataupun kalau yang paling mudah pun bila kita keluar bilik air ataupun dekat bilik air, jangan keluar bilik air, dalam bilik air kita lompat. Kalau ada gegaran, insya-Allah lemak lebih lah. Habis tu kalau wanita ni lompat sekarang. Ataupun kita boleh pinch lah. Biasa paling mudah pun kita pinch. Kalau pinch tu dekat bahagian mana? Dekat scientifically dia nama dia suprailiac ataupun antara kawasan kita punya lower ribs ni, tulang rusuk bawah dengan pusat kita tengah-tengah tu. So kita pinch, kalau kita boleh grab sesuatu lah. So maksudnya kita ada peratusan lemak yang lebih lah. Okey. Dia kalau tinggi, kurus sangat pun tak cantik juga. Kalau ya ikut seperti kata tadi, ikut tinggi dan juga ikut berat untuk kita padankan bersama. Faris, tadi kita kongsikan video berkenaan pembedahan bariatrik. Betul. Difahamkan baru 6 hari. Baru 6 hari. Hari ini ke-7 lah. Melaksanakan pembedahan itu. Apa di sebalik perjalanan anda untuk membuat keputusan membuat pembedahan bariatrik itu? Yang pertama semestinya lah untuk kesihatan. Sebab saya ada keturunan diabetes, bapa dan mak. Juga darah tinggi. Jadi bila tengok keadaan pemakanan saya yang tidak teratur dan juga saya punya nafsu makan yang melebih-lebih tu, saya cuba untuk kawal for the past 6 years. Saya berjaya sebenarnya turun dengan exercise, everything semua. Tapi saya spark balik. Kegemukan tu saya naik balik selepas sebulan 2 bulan tu. Walaupun saya jaga makan. So saya telah pun ambil perubatan which is kita dah ambil drugs kan yang diberikan oleh doktor, Duromin. Saya pun berjaya turun, tapi selepas 2-3 bulan naik balik dengan sangat mendadak. So option seterusnya saya buat adalah balloon. Pun sama, sampai selepas balloon tu saya ada satu lagi masalah lain, which is di mana saya ada GERD. Ada GERD yang melampau dan saya ada anxiety selepas itu. Jadi setelah perbincangan dengan family, dengan keadaan masa saya yang sedikit busy, dengan sibuk kan, saya decide untuk buat bariatrik lah. Tapi saya tak buat bypass, saya buat sleeve. Dua perkara yang berbeza lah. Okey, kalau kita bercakap mengenai diet ini tadi, sebabkan terlalu ramai yang ingin kurus, jadi diet itu mungkin terlalu ekstrim, terlalu berlebih-lebihan kan, terutama untuk wanita lah, sebab kami ni memang kalau boleh nak kurus sekurus-kurusnya. Tapi itulah saiz kosong kalau boleh kan. Tapi itulah nutrisi dalam badan tu akan kurang. Terutamanya kalau mereka yang pernah menjalani pembedahan balon itu tadi, maksudnya mereka tak boleh makan banyak. Jadi kesan dan juga implikasinya terhadap badan. Okey, bagi individu yang menjalani pembedahan, sebab obesiti ni dia ada banyak pengurusan. Salah satunya adalah seperti apa yang saudara Faris buatlah, iaitu
bariatric surgery. Jadi kita tahu proses itu menyebabkan kita punya saiz perut kecil, sama ada melalui dia ikat ataupun dia buang. Jadi pengambilan makanan tentunya lebih kuranglah, berkuranganlah. Jadi di bawah pemantauan kita mesti pastikan pengambilan makanan itu adalah berkualiti. Maksudnya makanan yang kita ambil tu semestinya adalah yang mengandungi nutrien yang cukup. Sebab dalam pemakanan kita pun kita ada kuantiti yang minimum yang kita perlu ambil untuk memastikan kita punya mineral, vitamins adalah cukup lah. Jadi macam Faris baru 6 hari ni bagaimana perancangan je? So sebabkan kita dah ada plan meal kita kan selama 1 bulan. So minggu pertama dan kedua memang wajib ambil susu dan juga clear water ataupun clear soup. Sebab satu, sebab proses perut kita masih kecil, dikecilkan, ada luka jahitan. Makanan pejal boleh makan? Oh, belum lagi. Dia minggu keempat ke minggu ke-8 baru boleh ambil pejal. Okey. Soft food atau puree stage adalah pada minggu ke-3 dan ke-4. Tapi doktor kasih je saya minum air manis sedikit, dia kata bagi tenaga, tak ada masalah dia kata. Cuma jangan berlebihan lah, sebab apa, fokus saya adalah untuk kesihatan, which is memang gula tu patutnya kita kurangkan lah. Lebihkan dalam senyuman kan. Cuma bila bercerita tentang pembedahan bariatrik ini bukan hanya berkenaan tentang masalah obesiti, tapi kualiti hidup yang lebih baik. Jadi Faris sendiri sebagai seorang performer, sebagai seorang anak seni, di sebaliknya itu adalah untuk mendapat kualiti hidup yang lebih baik. Jadi bagaimana perancangan anda selepas pembedahan bariatrik ini untuk meletakkan suatu penjadualan kualiti hidup yang lebih baik dalam aspek kesihatan? Ya, semestinya sebab saya berada di depan kaca TV kadang-kadang kan. Jadi bila kita tengok kita punya tubuh badan ni kat situ, macam kenapa besar sangatlah saya ni tu kan. Dan semestinya mengah, saya menyanyi. Saya menyanyi, so saya bila saya menyanyi saya perasan for the past 2 years saya mengah sangat-sangat bila menyanyi. Kenapa saya mengah sangat menyanyi kan? Of course lah kita nampak kita gemuk, tapi exercise saya buat. Kan jadi salah satu sebabnya juga untuk saya decide juga buat bariatrik ni sebab saya nak live longer. Kan sebab apa, orang yang obesity cenderung untuk meninggal awal. Ini cenderung sebab kenapa ada banyak penyakit-penyakit lain yang datang kan. Jadi memanglah itu semua tangan Allah, betul. Tapi kita kena jaga juga. So setengah orang kata kenapa nak tu, kenalah exercise. Tapi setiap orang badan dia berbeza. Setiap orang badan dia ada orang makan banyak macam mana pun tetap kurus. Ya, metabolisme tinggi kan. Boleh tinggi kan. Saya tak. Saya saya tak ada beri peluang tu. Allah bagi saya rezeki dengan cara lain, tapi Allah bagi saya kekurangan di mana saya makan lebih sikit saya gemuk. Jadi keluarga saya pun satu keluarga yang senang naik badan. Semua satu keluarga. Satu keluarga. Tapi itulah, kalau dari segi kita cakap mengenai genetiknya, kalau memang salah diri sendiri, kita yang makan banyak tu okeylah kita tahu. Tapi kalau dari segi genetik memang dah genetiknya berbadan besar kan, tapi kemudian kita nak kurus yang ekstrim pula, impaknya bagaimana? Dia sebenarnya gemuk ni dia bukan overnight, dia bukan semalaman. Hari ni kita makan banyak, esok kita naik berat. Dia adalah progresif. Dia dari dia perlahan dan berterusan. Kita panggil kronik lah, progresif, ataupun dia relapse. Macam contohnya individu tu dia pernah menjalankan diet-diet yang ekstrim contohnya tanpa pengawasan, kemudian dia relapse, dia balik kepada tingkah laku yang lama. Jadi ultimate management, kita punya pengurusan utama adalah dari segi kita punya perubahan tingkah laku lah, behavioral change. Dari segi genetik, betul, genetik memainkan peranan ataupun dia menyumbang kepada obesity. Tapi dari segi bahagian yang kita boleh kawal dari segi lifestyle, gaya hidup, pemakanan, senaman, itu kita masih boleh kawal. Maksudnya kita masih boleh lakukan untuk mengawal kita punya berat badan lah. One size doesn't fit all. Mungkin tujuan untuk Faris untuk menurunkan berat badan, tapi kalau saya untuk menambahkan berat badan. Jadi ada beberapa masalah-masalah kesihatan dan juga faktor kesihatan yang berbeza mengikut setiap orang kan. Jadi bergantung pada diet kita sendiri juga. Terima kasih Tuan, terima kasih Faris kerana bersama kami. Kita doakan semoga recover well dan insya-Allah akan terus menjadi performer yang lebih baik. Insya-Allah. Terima kasih Faris. Nasib baik saya dah normal dah sekarang. BMI normal. Normal. Dulu tak, dulu underweight. Okey. Dulu
dulu. Saya turun naik. Turun naik. Kejap-kejap. Yo-yo lah. Yo-yo. Kejap underwear. Okey, selepas ni ada lagi satu topik menarik ingin kami kongsikan bersama dengan anda mengenai dengan body shaming. Ini ada isu yang berkaitan juga ni dengan masalah obesiti kan. Okey, tapi sebelum itu kita nak terus saja bersama dengan Pegawai Malaysia untuk melihat bagaimana sebenarnya ramalan gaji cuaca untuk hari ini. Silakan. Silakan.